Yes, sir. Okay. Is my voice clear? All right, nice. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to the SPUTM-SC Young Engineers Symposium 2021. On behalf of our committee, I would like to thank everyone for showing your interest and taking time off during your weekend to join us this morning. Allow me to introduce myself. My name is Aida Zahira and it is my pleasure to be your MC today. Each moment contains 100 messages from God. Let's lead this morning session with prayer recitation from Mr. Sahir Samsuri. Please welcome. Hello, Assalamualaikum everyone. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innakal barrul jawadul karim. In the name of Allah, the entirely merciful and the especially merciful, all praise is due to Allah, Lord of the worlds, the entirely merciful, the especially merciful, and the sovereign of the day of recompense. It is you we worship, and you we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked anger of those who are astray. Ya Allah, with your mercy and protection, we are able to gather here at this event, SPE UTM Student Chapter Young Engineer Symposium 2021. In this wonderful event, we humbly pray to you, Allah, the Almighty, to increase in knowledge in the industry and enhance our knowledge further in the career of the field. Ya Allah, make our gathering here a blessed one, and our dispersion thereafter a guided and protected one, and make not any among us a wretched and depraved one. Ya Allah, the one full of knowledge, between the good and evil, between the obvious and the unseen, protect us from the calamity and danger, from disturbance and strife. Grant us our prayers, guide us to the righteousness and to the path that you bless. Provide us with people that are sincere, trustworthy, noble, and honest, responsible in building a developed nation, united people. We forever seek your blessings toward excellence, glory, and distinction. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin Ya Rabbal Alameen. Thank you, Mr. Sahir, for the prayer recitation just now. Before we start, there are a few housekeeping rules that I would like to remind all the audience here. First, this session is expected to be around an hour and a half. Secondly, kindly mute your microphone throughout the session. Third, if you have any question, you can put them in the chat box below. Fourth, during the Q&A session later, we will attend to them, or you can use the raise hand feature to ask your questions directly to our speaker.
Lastly, please be reminded that this session will be recorded. I will briefly explain the flow of today's event, starting with welcoming remark, moving on to speaker session, then we will have Q&A, wrap up with group photo session. So everyone please turn on your video. So this will be our agenda this morning. To kickstart our event today, I am pleased to invite Ms. Seo Yoon Yi, the President of SPUTM-SC, to deliver the opening remarks. Ms. Yoon Yi, the floor is yours. Okay, so good morning, everyone. Can everyone hear me? Yep. Yes. Okay, so thank you to MC Aida Zahira. So good morning to our respected guests and participants of SPE UTM student chapter for the Young Engineers Symposium 2021. Before I start, it is my pleasure to extend a cheerful welcome to everyone, the Honorable VIP, Mr. Izwan Wahid, from my Parcel Asia Sembilan Berhad, the Head of Petroleum Department, Dr. Anam, as well as all the audience. We are deeply honored to have you in this wonderful event. First and foremost, on behalf of SPE UTM Student Chapter, I would like to thank the organizing team and congratulate Ms. Rosliana Putri, the director of this program, for making this event a reality. I'm sure they must have been having sleepless nights managing this amazing event for us. So as the pandemic hits, each of us are having a tough time keeping up with online studies, working from home, adjusting, improving, and doing better. We have learned how to deal with pressure under different circumstances. And we have some losses and some gains throughout the journey. But throughout the whole process, we have learned to do better. So I think it's more obvious to us now that higher adaptive skills has become the key point skill set needed to be more competitive in future industries. The key is to keep striving with high determination and willpower to achieve great success as well as searching for any opportunities because I believe that many among you have extreme potential to embrace. Therefore, I would like to congratulate all participants for taking the first big step by joining in this event. So without further ado, I, as the president of SPE UTM Student Chapter, sincerely hope you all will enjoy the event and benefited something throughout this whole event. So thank you for your participation and hope you enjoy this event. Thank you. Thank you, Ms. Yoon Yi, for your enlightening speech. Next, let us hear some words from Ms. Rosliana Putri, the Director of Young Engineers Symposium 2021, to give her welcoming remarks. Ms. Rosliana Putri, please welcome. Sorry, Rose, you are unmute. Assalamualaikum, salam sejahtera and good day to our respectable guest, Mr. Izwan Wahab, honorable lecturers, SPE Head of Department, Dr. Anam, our charming President of SPE UTM-SC, Ms. Seo Yoon Yi, all of our dedicated participants that spend their time being with us this morning, and not to forget my beloved team that been working so hard in shaping this event. Thank you so much. First and foremost, I want to express my biggest gratitude to our sponsors, One VR Malaysia, that can't attend the meeting today, for the decision of them connecting with us on their generous supports and contribution. Also, appreciation to our collaborators, Hijrah Trading and My Parcel Asia, for their contribution as our shipping partner. Their contribution in many ways has opened a door of hope to young generations and us future graduates. Young Engineer Symposium 2021 tailored to diversify student skill and make engineering more inclusive for everyone, regardless of their background and field study. What I can say is engineering has always played an important role in life development and mankind value. Even the closest thing we do this morning using engineering, like we brushing our teeth before this session, the friction that happen between your toothbrush and teeth is actually
a concept that allow the cleaning of the dirt from our teeth, gum and tongue. So fast forward to this morning session, the engineering of well-being, titled on EQ, IQ and SQ, that will expose us today on other factors to consider in securing yourself. So before that, short story from me. I have been following our speakers today, Mr. Izwan Wahab, for quite some time, and I'm attracted to his wise word and sharing through his Twitter account that actually drawn me to ask my committee invite him as our speakers today, and luckily he received our invitation. So I hope that you guys will enjoy this session as much as I have the joy forward to his sharing. Thank you. Thank you, Ms. Roslana, for your speech. All right. Introducing our diamond sponsors, One VR Malaysia. We are very delighted to build this connection and have your generous support and contribution. One VR Malaysia by QV Solutions Sendirian Berhad is a technology company which provides virtual reality VR and augmented reality AR solutions to improve business efficiency, innovation, and assisting businesses to diversify risk by delivering a bespoke solution. One VR has revolutionized the way companies conduct businesses by enhancing customers' real-life experience. VR or AR technology has been an invaluable marketing tool for brands for its potential to increase sales and boost customer engagement. The services they provide includes 360-degree virtual tour, designing of a 3D virtual store, 3D rendering and visualization, and 3D virtual event and exhibition. Their services have been widely used for retails, showrooms, training, education, marketing campaigns, hospitality, and tourism. They aim to provide a helping hand to accelerate the process of digitalization through the implementation of VR or AR in businesses. They always believe in continuous improvement in the digitalization process to enable businesses to cope with the ever-changing environment. I'm sorry for the background noises. The recent work done by OneVR is virtual tour includes food and beverages, beauty, postnatal care, leisure and education. With all the clients that they have been collaborated, they become one of the well-known companies in Malaysia. Without further ado, let us proceed with the next agenda. Allow me to introduce to our guest today, Mr. Izwan Wahab as our speaker for today. Who is Mr. Izwan? Mr. Izwan Wahab graduated from the International Islamic University Malaysia with bachelor's in mechanical engineering automotive. He started his career as system engineer at Ultima Networks Sendirian Berhad, continued as web developer at Creative Mind Solutions Sendirian Berhad, and he expands his career as senior IT developer at PTS Media Group Sendirian Berhad. Next, around 2014, he continues his career as senior software engineer at Zentral Methods Sendirian Berhad. Now, he is holding a position as Chief Technology Officer in MyParcel Asia. I would like to welcome Mr. Izwan to share his insight today. Thank you, our host, our MC. So I'll be let the MC show my slides. First of all, how you guys today? I would like you guys to active in the chat. We have a chat there, right? Just say hi, good morning, anything. I just want to know everybody is here. All right. Will Miss MC share the slides or?
Just play it. Alright. Because I'm not that familiar with Google Meet, so thank you for your help. Okay, let's start. Welcome. This session is a mix of Bahasa and English. You can ask me in English or BM. I will present in both. Okay, the title that was given is EQ and SQ played an important role just as IQ. But then to make it clear to you guys, I will present it as a 10 perkara untuk hidup berjaya. At the end, you will see why the title is that. Next slide. Okay, untuk kita capai kejayaan, apa itu berjaya? Kita nak kena tahulah apa yang didefinisikan sebagai berjaya. So to you guys, share with me in the chat what you define as berjaya. I would like to see 4-5 answers. Apa itu berjaya? No need to think that much. Whatever yang terlintas in your mind, just share with this. Share with us. This is not exam, tak markah. Kaya, Azim Bakri. Good grades. Okay. Happy with life, living your dream life. Good one. Feel blessed. Beli barang tanpa tengok harga. Top your success. Okay, that was good. This shows ini yang saya sendiri perasan. Dalam semua kita ni ada dua jenis definisi berjaya. Always akan ada dua jenis. Satu ialah jenis yang based on position. Meaning, this is the top. This is it. The top is success. Ada satu lagi ialah yang tengok daripada segi progress. Kalau before this macam ni, sekarang macam ni, aku dah berjaya. Always ada dua definition. Dan definition yang saya pegang ialah next slide. Definition berjaya ialah better. Ini yang saya pegang. Bukan top. Bukan last. Okay, at the top itu dah berjaya. Itu bukan saya pegang. Sebab apa? Kita akan sampai at the top, kita akan sampai fasa beli barang tak tengok harga tu, atau kita akan sampai fasa financial freedom tu hanya apabila kita jadi better daripada sebelum ni. Hanya apabila kita jadi better daripada sebelum ni. Nah, itu yang nak kena pegang. Ramai orang yang saya tahu dia orang yang better, much better daripada saya kenal sebelum ni, tapi dia tak rasa happy. Sebab dia tak rasa dia dah berjaya. Sebab after all, berjaya, kita dalam minda kita nak berjaya, subconsciously sebenarnya kita nak happy. Itu kita punya subconscious mind sebenarnya. Semua orang kita nak berjaya sebab kita nak happy je. Kita nak happy sebab apa? Salah satu cara untuk rasa happy ialah kita capai something. Itu sebenarnya hack dia. Jadi if you want to feel happy, if you want to be happy, kejar untuk jadi better daripada sebelum ni. Sebelum ni as how many sebelum? Better daripada semalam dah cukup dah. Kalau semalam kita tak tahu perkara definition berjaya ni, sekarang dah tahu. Then you are better now. Sikit apabila kita always become better than before, sampai satu masa kita akan sampai dekat position top excellence tu. Ini saya punya watak fiction yang saya sukalah, Rancodas Syamal Das Cancat. Dia kata don't chase excellence, don't chase success. Don't chase success, become better, success will come to you. Sebab success ni dia macam shadow. Kalau kita kejar shadow, kita takkan dapat shadow tu. Tapi kalau kita lari daripada shadow yang kejar kita. So that's my definition of success. Okay, by that definition of success, apakah 10 perkara untuk berjaya then? Next slide. Dalam 10 perkara saya define tu, ada dalam Maslow Hierarchy of Needs. Ini
Dr. Maslow ni dia memang study human punya sociology. Apabila dia study, dia dapati kemahuan manusia ni dia ada peringkat-peringkat dia. Dan peringkat itu akan datang selepas dia lepas peringkat sebelumnya. Keperluan manusia yang paling utama sekali ialah fisiologi, biologi lah. Kita nak bernafas, kita nak makan, kita nak air, kita nak tidur dan sebagainya. Selepas kita settle makan minum semua tu, kita perlukan keselamatan. Kita nak rasa selamat, kita nak rasa peace of mind dari segi kita tahu kerja kita ada, tak ada tiba-tiba kena pecat, kita ada kesihatan dan sebagainya. Selepas itu ialah kita nak rasa belonging. Dah start masuk perasaan, emosi ni. Kita nak rasa disayangi, kita nak rasa ada keluarga dan sebagainya. Selepas perasaan itu, selepas perasaan luar yang improve, luar yang beri kita perasaan, kita akan capai satu fasa yang diri kita sendiri yang buat kita rasa puas hati. Itu yang self esteem. Dari dalam pula. Fisiologi, safety, love, belonging tu faktor eksternal luar yang mempengaruhi kita, yang boleh bantu kita. Tapi selepas settle hal-hal eksternal, kita akan nak pergi ke fasa dalaman. Dan yang atas sekali keperluan manusia yang tak ramai orang capai pun sebenarnya antara kita semua ni ialah self-actualization. Ini yang dari segi moral, dia kreatif, dia boleh kita orang kata enlightenment lah. Ini orang yang kita biasa nampak dia ni bijak betul. Dia ni wise. Ini orang-orang yang dah sampai ke level self-actualization. Itu yang bila Miss Diana tu bagi tahu, oh dia ni wise, saya ni wise, macam mereka tak kot. Tidak lagi lah. Belum sampai lagi lah ke self-actualization tu. Jadi bila sebut better tu, ramai orang ingat kejayaan ialah mencapai kepada self-actualization ni. Which is tak semestinya. Berjaya yang saya pegang adalah daripada sebelum ni kita punya physiological needs tak complete, kita dah completekan. So kita masuk ke fasa safety. Berubah menaiki tangga tu ialah satu kejayaan. Kalau geng-geng usahawan ni panggil small win. Ini small win. Small win is success. So kita kena celebrate juga. Jangan hanya mencari kejayaan yang paling besar sampai lupa yang betterment and improvement is a small win. Be content, celebrate it. Belanja lagi makan aiskrim ke apa ke sebab dah capai kan. Nak shopping sikit ke boleh. Jadi apakah 10 perkara yang saya define untuk mencapai kejayaan ni? Next slide. Baru sampai. Ini ada 10 perkara. Kepada yang follow Twitter saya, perasanlah benda ni. Sebab saya share, baru-baru je share. Mungkin sebab itulah kita punya Cik Liana tu kontak saya kan untuk minta kongsikan kepada semua orang, kepada 50 orang kat sini. Jadi 10 perkara yang saya tekankan ialah skill untuk persetankan hal orang lain. Ini apabila mungkin fasa sekolah menengah ni tak rasa lah kan. Tapi masa sekolah, masa universiti, apatah lagi masuk ke fasa bekerja, memang akan banyak suara-suara luar yang kita tak suka dan mengehadkan kita. Banyak, kadang-kadang family, kadang-kadang kawan-kawan, kadang-kadang entah siapa-siapa. Kita risau follower Twitter kita kata apa. Persetan kan. Kalau kita nak pergi ke sana dan kita tahu ke sana tu jadi better tu ialah bagus untuk kita, itu yang kita nak kan, direction kita yang nak. Jadi kenapa orang lain kita nak kena ambil kisah? Kecuali lah untuk beberapa orang yang kita sayang. Family dia kisahlah, dia takut kita well-being kita macam mana. Kita kena ambil consider lah. Tapi hal-hal orang lain yang tak ada kena-mengena, yang dia tak membantu kita pergi situ, dan kalau kita berjaya kat situ dia tak ada bagi apa-apa kat kita sekalipun, persetankan mereka. Itu perkara pertama yang saya tekankan. Yang kedua ialah skill untuk uruskan stres. Stres ialah benda yang kita takkan boleh lari. Sekarang tuan-puan, cik puan semua sebagai student rasa stres kan belajar. Susahlah subjek termodinamik ni, apa kejadah mengarut semua ni. Apakah fluid dynamic mengarut Reynolds number semua ni. Susah, stres belajar.
Saya masih ingat sampai sekarang sebab susah belajar mata tu. Jadi stres tak akan hilang. Lebih-lebih lagi apabila dikaitkan dengan yang ketiga yang saya tekankan itu, habit untuk pilih kerja yang lebih susah. Apabila kita buat kerja yang lebih susah, tentu-tentulah stres itu datang. Jadi yang nombor 2 dan nombor 3 ni, dia come together. Kita perlu belajar untuk uruskan stres sebab kita wajib memilih kerja yang lebih susah daripada sebelumnya. Itu saya tekankanlah, wajib pilih. Lagi-lagi muda, orang muda. Saya selalu cakaplah dekat orang-orang muda. Kalau kita masih muda dan kita tidur dalam keadaan tak penat, dalam keadaan segar, korang dah rugi. Sangat rugi. Orang muda seharusnya dia kerja penat-penat, dia belajar bagi nak rak sampai dia tidur tu sebab dia penat. Itu barulah berguna setiap hari untuk orang muda. Saya pun muda lagi, sama je lah saya buat juga. Kerja bagi nak rak, meeting bagi nak rak, coding bagi nak rak. Waktu server boleh down, terbakar pula, kita pergi uruskan server tu. Penat dan balik tidur dalam keadaan penat. Barulah hari itu berbaloi. Jadi memang semua macam tu stres. Daripada belajar, stres. Nak cari kerja kadang stres lagi. Lepas tu nak kahwin pula, stres. Dah kahwin, nak kerja, ada anak, stres lagi. Stres takkan hilang. Jadi kita nak kena belajar untuk uruskan stres. Sama macam mana kita belajar untuk uruskan subjek-subjek susah. Perkara yang sama sebenarnya kita boleh apply. Cara yang sama kita boleh apply untuk uruskan mana-mana stres sekalipun. Ada orang dia lain cara dan ini penting. Setiap orang lain cara dia uruskan stres. Ini nak kena sedar. Kita tengok kawan-kawan kan, tengok diri sendiri pun perasan. Ada yang stres dengan tengok drama Korea, ada yang handle stres dengan pergi camping, pergi outdoor, ada yang handle stres dengan marah-marah orang lain, ada. Dia selagi dia tak marah tu, dia tak hilang stres dia. Pun ada. Jadi nak kena manage benda-benda macam tu, nak kena sedar macam mana kita kurangkan stres. Dan bila kita dah sedar, itu cara kita personal kurangkan stres, kita nak kena manage lah. Kalau kita dah rasa, kita dah, oh ini dah cukup, ini sebenarnya aku dah stres dah ni. Cari masa untuk buang stres tu. Dan tips yang saya boleh bagi untuk tahu kita ni stres ke tak, ialah apabila kita punya badan dah start jadi pelik-pelik. Rambut terlebih gugur. Ada orang memang stres, rambut dia gugur banyak sangat daripada normal. Rambut gugur, tapi dia sangat. Ada orang dia start migraine. Ada orang dia start, dia ada acid reflux. Ada orang pula dia punya acne, dia punya jerawat naik. Body kita akan tunjuk kita punya stress level. Sebab tu ada setengah orang yang masa remaja dia, masa muda ni, dia banyak acne, banyak jerawat. Tapi semakin dia bekerja, semakin kurang jerawat. Sebab apa? Sebab stres dia dah berkurang. Ada orang semakin lama dia semakin tak marah-marah dah. Dia dah sabar kata orang. Itu sebab dia dah berjaya uruskan stres dia. Most of the perkara tak baik yang kita terlepas ialah disebabkan stres. Jadi kena aware benda tu. Ini yang challenge kepada kita ialah kita jarang sedar. Jarang sangat sedar yang macam mana kita ni behave. Hanya orang lain je nampak. Sebab tu bersembahlah dengan orang lain tu. Dan orang lain tu juga kawan atau kita sebagai kawan, kalau nampak Mamat ni, kawan kita tu dah pelik sangat perangai dia, bagi tahu kau stres ni. Pergilah buat something. Pergilah ajak jomlah lepak McD makan. Macam tu. Kemudian yang ketiga ni saya tweet dan ada orang minta penjelasan, saya jelaskan kat sini terus. Habit untuk pilih kerja yang lebih susah. Satu perkara yang saya nampak di sekeliling saya. Orang-orang yang dikira berjaya ni, yang dikira always better daripada sebelum ni, ialah mereka selalu memilih kerja yang lebih susah daripada sebelum ini. Orang yang dah 5 tahun sekeliling saya, yang always saya nampak pilih kerja yang sama atau pilih kerja yang makin senang, dia tak grow. Dia tak capai level orang lain yang pilih kerja yang lebih susah. Sebab kena ingat, kerja apa pun yang kita buat, subjek apa pun yang kita hadap, there will always an end. Always akan ada pengakhiran dia. Dan pengakhiran tu always, jarang orang gagal sebenarnya buat benda-benda ni. Sama ada dia okey atau dia sukses.
Jadi kenapa kita nak pilih kerja yang senang dan kita sukses? Kalau kita boleh pilih kerja yang susah dan kita okey buat kerja tu. Sebab macam kita nak kata climbing a mountain, naik panjat bukit, panjat gunung. Mana ada orang panjat gunung mendatar? Tak ada. Orang panjat gunung makin lama makin tinggi. Makin lama makin susah. Sebab tu habit untuk pilih kerja yang lebih susah. Semakin lama semakin lama masa berlalu, setahun, 2 tahun. Tahun pertama kita buat kerja A, yang susahnya level 1. Tahun kedua buat susah level 2. Tahun ketiga buat susah level 4. Buat double kan, 2 kali ganda. Tahun 4 berbanding tahun yang pertama tadi. Tahun keempat kita buat level yang 8 kali ganda lebih susah daripada level 1. Boleh. Sebab apa? Memang 8 kali ganda lebih susah daripada tahun yang pertama. Tapi dia hanya 2 kali ganda lebih susah daripada tahun sebelumnya. Takkan kita tak boleh spend 2 kali ganda effort setiap tahun daripada sebelumnya. Dan dengan masa dan pengalaman, 2 kali ganda effort tu always tak sama dengan 2 kali ganda effort daripada sebelumnya. Nah, ini yang menarik kalau tuan-puan jenis orang matematik. Cuba kira. Sebenarnya bila kita mengira segala benda yang kita berlaku pada diri kita, kalau kita quantify lah, kita akan perasan benda-benda ni dia ada asynchronous. Dia tak simetri, dia ada asymmetry. Kita ingat bila kita spend satu perkara, satu usaha pada level 1, ia sama dengan satu usaha pada level 8. Sebenarnya tak. Mungkin lebih lagi sebenarnya. Benda ni ada asymmetry. Jadi pilih kerja yang lebih susah. Apabila kita pilih kerja yang lebih susah, kita akan jadi better daripada sebelum ini. Dan itulah definisi orang yang berjaya. Yang keempat, ini kewangan. Saya bagi satu je tips untuk kewangan. Binalah habit untuk simpan dulu duit gaji atau income tu, barulah kita belanja. Dalam saya juga ada menerima consultation untuk bisnes. Kalau mungkin yang tak kenal tu, selain daripada teknologi, saya juga adalah penulis dan founder untuk Nota Bisnes. Sebelum saya jadi CTO, saya ada bisnes saya lah. Jadi daripada situ, antara benda yang saya always tekankan, sama ada untuk student graduan yang baru nak start kerjaya dan juga mereka yang baru berkahwin, saya pernah juga biasa jugalah bagi speaking untuk hal-hal orang baru berkahwin ni, dan juga untuk mereka yang nak buat bisnes. Dari segi kewangan, kalau boleh dibuat habit ni, simpan dahulu baru belanja. Orang bisnes dapat sales, simpan dahulu sebahagian baru kita spend. Memang kita akan grow dari segi kewangan. Tadi kata satu achievement, satu definisi sukses nak kaya kan. Nak kaya, nak financial freedom. Ini benda yang nak kena dibuat habit ni. Dapat PTPTN, mengarut bunyi dia. Sebab PTPTN patutnya kita dapat untuk kita spend. Sebab itulah kegunaan dia, betul tak? Tak apa, simpan dulu sebahagian. Sikit, 10% pun tak apa. Simpan somewhere yang you tahu you takkan dapat, pegang lagi dah. Buka akaun ASB ke, tabung haji ke, letak kat situ. 10% setiap hari, setiap kali dapat duit. Kalau yang makan gaji, ada pensyarah mungkin, siap-siap buat auto debit dalam sistem kita punya auto banking. Sistem banking kita boleh set berapa ringgit kita nak hantar kepada bank mana pada tarikh bila. So hari masuk gaji tu, esoknya automatik kita akan hantar duit tu pergi ASB contohnya. Simpan dahulu baru belanja. Kegagalan paling besar yang saya sendiri merasa menghadap mendatang ni ialah 10 tahun bekerja, tak simpan dulu, kita spend. Saya spend saja duit. Maka saya tak ada simpanan selepas 10 tahun pun. Tetapi berbaloi sebab apa, saya spend dekat mana? Saya spend dekat buku. Sebulan 1,000 habis beli buku. Jadi itu saya punya pelaburan untuk diri sendiri. Tapi tak ada simpanan lah. Berbaloi sebab apa? Sebab dalam masa 10 tahun saya dah dekat level CTO dah. Ada je kawan-kawan yang dah 10 tahun kerja masih di situ juga. Ada yang 5 tahun kerja dah tak boleh kerja dah pun, dah burn out. Dah tak larat nak bekerja dah. Sebab apa dia burn out? Sebab dia tak uruskan stres. Itu dah masuk dia ke atas tu. Jadi belajar dan
wujudkan habit untuk simpan dulu baru belanja. Jadi lebih awal kita ada habit ni, lebih beruntung kita di kemudian hari. Kalaulah ada soalan ni, kenapa nak kena tanja? Kenapa nak kena simpan dulu baru boleh belanja? Semua kita sedar untuk kita jadi kaya ialah kita perlu melabur. Always perlu melabur. Duit tu perlu di rolling balik untuk melabur. Tetapi duit untuk melabur tak akan wujud kalau kita tak menyimpan. Orang-orang yang saya temui, even financial advisor pun akan sebut apabila dah ada lebihan simpanan barulah dilaburkan lebihan itu. Lebihan simpanan baru kita laburkan. Bukannya kita duit simpanan tu terletak dekat tempat pelaburan, mengarut. Ada simpanan yang boleh cover sekian-sekian bulan kalau tak bekerja. Contoh, ada orang adalah simpan sampai 6 bulan. 6 bulan gaji. So kalau kena berhenti kerja, dia ada 6 bulan untuk cari kerja lain. Atau ada yang 12 bulan, terpulanglah. Selebih daripada itu boleh dilaburkan. Sebab apa? Lebih daripada itu, pelaburan ni akan berduit. Of course akan berduit. Simpan dahulu duit, baru kita belanja. Perkara yang kelima, bina kemahiran untuk communicate. Selalu kita cakap kan, communication skill. Tapi apa yang kita nak capai dengan communication skill tu? Yang kita nak capai ialah clarity. Saya dah, alhamdulillah, saya pada fasa yang masuk meeting, board meeting dengan CEO company lain, meeting dengan CEO Pos Laju lah, JNT semua. Dan saya dapati pada level ini, communication tu pendek dan setiap kali bercakap, dia menjelaskan perkara yang dibincang. Bukannya makin dibincang, makin pening. Dan benda ni hanya akan berlaku kalau kita ada skill untuk communicate clearly. Contoh paling mudah kalau nak tahu kita ni boleh communicate clearly ke tak? Masa present, setiap kita masa belajar kita ada presentation, betul tak? Setiap kali present tu, adakah audience kita engage? Macam macam ni rupanya. Yang kedua ialah banyak pertanyaan. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana pula? Dalam kelas, kalau lecturer tu mengajar, semakin banyak soalan yang keluar sekitar topik tersebut, itu tanda beliau dah sampaikan dengan clear. Belum tentu lagi orang faham, ya, tapi clear. Message sampai. Clarity ialah perkara pertama dalam communication. Sebab tu orang-orang yang saya tahu pandai, macam CEO lah, kalau tengok email CEO kepada CEO lain punya email, thank you, please refer to this. Dia bullet point je. Dia tak ada buat karangan. tak ada management yang saya tengok hantar karangan. Kecuali kalau dia nak hantar surat layang lah, memang panjang, karangan panjang. Tapi kalau setakat communication, very concise, very short, very straightforward. Itu yang nak kena communicate clearly. Saya sendiri di office, saya tak suka PowerPoint untuk staff hajat tunjuk kat saya. Dia terbalik. Kalau saya nak tahu, saya nak dia tulis perenggan. Sebab apa? Selepas menulis perenggan itu, saya akan minta dia buat bullet point daripada perenggan. Barulah bullet point yang keluar ni, dia jadi senonoh. Macam bullet point yang tuan-puan tengah tengok ni, ada karangan 3 muka surat di belakang poin-poin ini. Saya tulis panjang-panjang dulu karangan dia, and then kita jadikan bullet point. Dan sekarang saya tak perlu pun refer pada karangan tu sebab saya dah tulis. Saya tahulah apa benda nak cakap. That's how kita susun benda untuk dikomunikatkan. Kalau tadi MC ada share, saya bekerja di PTS Media sebelum ini. PTS Media ialah syarikat buku yang menerbitkan buku. Kenapa saya boleh kerja dekat situ? Sebab saya seorang penulis buku. Adalah buku belakang tu. Dan cara kita tulis buku, untuk pengetahuan yang just nak share, kalau buku tu ialah 200 muka surat, kita akan tulis 400 muka surat. Draft ialah 400 muka surat. Kemudian editor akan go through, dia akan buang, mana yang filler, mana yang tak sedap, mana yang point ini tak strong.
tinggallah sampai 300 muka surat. 300 muka surat tu akan dipulangkan balik, dia suruh kita penulis buang lagi 100 muka surat. Dan bila buang muka surat, bukanlah maksudnya kita select delete, tak. Apa yang berlaku ialah saya penulis, saya akan tulis balik. Tulis balik semua tu jadi 200 muka surat. Itu proses dia. Always untuk communicate, kita akan muntahkan semua benda yang dalam kepala kita. Kemudian kita akan reducekan, baru kita sampaikan. Itu sebenarnya cara nak communicate dengan clear, whatever thing you do. Sebab tu bila you guys present project selama 1 sem 3 bulan, macam mana aku nak present dekat satu kertas A1 tu? Pergilah letak banyak-banyak teks, which is belum tentu lagi betul. Segala presentation ialah untuk bina skill read up benda-benda tak penting dan letak poin-poin yang penting. Itu sebenarnya yang akan dilatih. Dan skill ini, saya sendiri boleh kata ramai sahaja, even staff-staff yang sebelum ni, dia tak boleh nak ke next level, ke level management, sebab dia tak boleh nak communicate clearly. Itu je yang menghalang diorang. Dan tak ada masalah pun. Kalau memang kita tak nak ke level management, kita just nak jadi seorang technical yang sangat vertical, dia paling power, dia expertise dekat satu bidang niche ni. Jadi dia boleh hidup dalam kejaya selagi ada layer atas dia, manager dia yang untuk bantu communicate. Dia kena ada orang nak translate pula apa yang dia nak cakap. Dan itulah kerja saya kat CTO ni, itu salah satu job scope saya. Ada beberapa orang technical yang sangat specialist, dia bidang ni memang dia specialist. Dia cakap tu orang lain tak faham. Saya faham teknik, dia hanya reti cakap dalam bentuk technical. Saya yang nak kena convert semua tu kepada business level. Kalau ini technicalnya, business level ni macam mana? Itu kerja CTO. Salah satu job scope CTO. Penat. Saya in essence saya adalah orang technical. Saya programmer. Jadi benda ni ialah benda yang bercabar. Saya dibagi peluang dan saya pilih sebab saya nak buat kerja yang lebih susah. Itu kenapa saya memilih situ. Saya bukan saya tak ada pernah jadi CTO. Saya tak pernah uruskan satu tim yang besar. Tapi saya pilih juga buat sebab salah satu habit yang saya pegang ialah nak pilih kerja yang lebih susah. Alhamdulillah dah setahun okey. So far bos happy, nampaklah kita usaha kan. Memanglah ada banyak terclaim out kiri kanan tu. Tapi dia tahu kita usaha dan kita sedar. Dah 5 poin dah. Ada apa persoalan? Kalau ada soalan, ada nak tanya, boleh je tulis di bahagian chat tu. Ataupun sampaikan kepada Cik Puan MC tu, dia akan tanyalah. Just nak tahu MC, memang student peserta ni boleh buka mic dan tanya immediate? Boleh. Lagipun kita akan ada Q&A session after habis sesi speaker. Kita akan ada, tapi saya sebenarnya tak minat. Q&A di hujung acara. Tanya saja. Kalau participants nak tanya terus pun boleh. Tanya terus. Sebab pengalaman saya bila tanya di hujung tu, soalannya tak best nak bincang. Tapi tak apa, nanti saya sharekan lagi. Kalau ada apa-apa soalan, pelik-pelik rasa, walaupun soalan tu rasa saya punya tips yang nak tanya soalan, tanya saja soalan yang terlintas di kepala. Jangan tapis soalan tu. Tak ada orang nak judge kat sini. Kawan-kawan lain mungkin judge, saya tak judge. Saya okey je, tanya apa-apa. Baik, dan kita teruskan yang ke-6. Skill yang ke-6 lah. Perkara yang ke-6 untuk kita berjaya. Yang saya define untuk berjaya ialah skill untuk cari dan join bos atau company yang bagus. Ini khusus untuk student yang nak graduate nanti lah. Even untuk cari internship. Ini tips dia. Perlu bina skill untuk cari dan join bos atau company yang bagus. Saya akan tekankan bos. Bos yang bagus. Untuk fresh grad, cari bos yang bagus dulu. Selepas ada 2-3 tahun pengalaman, cari company yang bagus pula. Dan kita nak kena define, apakah itu ciri-ciri bos yang bagus, apa pula ciri-ciri company yang bagus. Okey, ciri-ciri bos yang bagus, pertama ialah dia tahu nak letak kita dekat mana.
Dia tahu nak letak kita dekat mana berdasarkan apa yang kita nak, bukan apa yang kita strong. Ini tak ramai yang sedar. Even saya dekat level ni, saya sebenarnya baru belajar sebenarnya. Baru saya sedar, oh bos yang bagus sebenarnya macam ni. Bos yang bagus, kerja dia ialah menguruskan expectation. Kemudian menguruskan resource. Yang paling pelik sebenarnya manusia, kita sebagai manusia ni boleh berubah. Dari segi skill set, manusia boleh belajar. Jadi tak penting apa yang dia dah tahu. Tapi penting ialah ke mana dia nak pergi. Jadi kalau staff, macam yang baru masuk, saya akan tanya, okay, what's your direction sebenarnya? Sekarang memang tahu programming, tapi apa yang you nak try, dia nak pergi ke arah sana. Oh, dia nak pergi design. Oh, dia nak pergi management. Oh, dia nak pergi ni. Tak apa. So, dia masuk sebagai programmer. Dalam masa setahun, kita akan expose dia kepada benda-benda yang dia nak. Itu kerja saya sebagai leader team. Nak bagi peluang untuk korang grow. So, kalau bos yang interview kita, yang nak interview tu lah, kita tahu dia ni hanya nak ambil aku untuk just sekadar ada kepala. Sebab apa? Sebab director bagi tahu, oh korang kena hire lagi 20 orang. Itu dia buat memenuhkan 20 orang. Dia tak ada care. Benda ni kita boleh tahu masa fasa interview lagi. Masa dia interview, tengok soalan apa yang dia tanya. Kalau soalan dia banyak kepada skill set kita, memang kebanyakan akan tanya banyak skill set lah. Skill set boleh buat tu ke ni, dia akan minta tunjuk boleh buat betul-betul ke macam mana. Kalau dia setakat habis di situ, di bahagian teknikal sahaja, tak disambung dengan benda-benda yang direction, tak disambung dengan benda-benda yang lebih subjektif, nak grow ke nak apa ke, then itu red flag lah. Itu red flag. Mungkin dia terlupa, jadi bila masuk sesi untuk bertanya soalan, tanyalah pula. Tanya kat dia, apa direction company? Apa direction the team? Apa yang dia sendiri sebagai bos nak capai untuk team dia? Benda ni, masalah interview, kalau you tanya soalan-soalan yang kritikal macam ni dekat dia, dekat bos, dekat interviewer, terus terang saya cakap, saya sebagai interview saya akan impress. Sebab ini soalan yang kritikal. Kritikal kepada saya tahu dah jawapan dia, sebab memanglah sebab tu saya jadi bos. Kalau saya tak tahu benda ni, saya takkan jadi bos. Tapi yang lebih penting ialah interviewee tu, dia sedar benda ni kritikal. Sebab tu dia tanya. Ini tips lah untuk nampak impresif semasa interview. Tak kisah interview untuk intern ataupun interview untuk cari kerja. In fact, whatever interview sekalipun, kalau nak sambung master lepas ni ada interview, the same thing. Wife saya tengah sambung PhD, buku yang banyak belakang ni buku dia lah, bukan buku saya. Sama juga, interview untuk PhD, itu yang saya minta dia buat. Tanya balik soalan yang kritikal, yang menghentak minda orang yang interview. Sebab dia dah interview 10 orang sebelum, contohlah berpuluh orang dia dah interview sebelum ni. Tiba-tiba kita datang, tanya soalan yang core, yang sangat kritikal, yang tak ada orang yang tanya. Always, of course kita akan nampak ke depan. Orang akan ingat. So itu definisi untuk bos yang bagus. Dia care tentang growth anak buah dia. Jadi kalau masa interview, masa kenal, kita tahu dia ni memang care untuk anak buah dia grow. Dan salah satu tindakan yang care tu ialah dia tak semestinya dia banyak bertanya, tapi dia banyak bantu bagi resource. Kita bagi tahu, bos, kita tengah stuck dekat sini. So apa yang kalau saya nak buat, saya cakap macam tu, macam mana aku nak solve? Boleh solve tak? Apa yang aku boleh tolong untuk kosong datang ni? So dengan cakap, dia perlukan kawan dia untuk tolong, kawan di luar. So boleh tak hire jadi freelance kejap? Boleh, kita hire lah freelance, satu job untuk ni je. Itulah bos yang bagus. Yang saya pegang lah, definisi saya yang saya pegang. Dan saya nampak benda ni pada bos saya sendiri. Bos saya start, saya tak reti lah nak motivate dia orang ni. Dia bagi aku cakap macam ni. So, tunjuk macam ni. So benda-benda macam tu dia akan improve kita. Improve the team, improve kita lah. Next ialah macam mana nak tahu company yang bagus. Macam mana nak tahu company yang bagus? The only way, saya bagi tips simple lah. Paling senang ialah kalau itu SME, kalau company itu SME, bukan KLC, bukan MNC.
SME ialah company kecil. Dia ada daftar syarikat, tim kecil lah, biasa dalam 5-10 orang. Itu SME. Sale dalam baru nak juta lah, 1 juta, 2 juta. MNC GLC ialah company yang government, level pos laju, swasta yang besar lah, Maxis, Celcom, itu MNC dan GLC, TNB semua tu. Okay, untuk SME simple saja. SME pergi tengok dia punya pembayaran EPF dan juga audit. Tanya je EPF sok-sok dia bayar macam mana. Pembayaran EPF sok-sok ni kita boleh check, kita boleh semak di EPF sok-sok sendiri. Ada bayaran dalam RM20, RM15 macam tu. So masa interview, saya sendiri kalau untuk datang interview, dia dapat nama company, saya akan minta nama company dan nombor company syarikat. Lepas saya pergilah ke EPF sok-sok, saya tengok dia bayar ke tak EPF sok-sok ni. Then okey lah. Kalau sebab apa, sangat banyak SME yang saya consult sendiri, SME yang melingkup, 100% of them tak bayar EPF sok-sok. 100% of them. Dan company yang okey, yang dia mungkin tak membesar tapi kita sebagai staff, kita boleh grow kat situ, ialah company yang EPF sok-soknya tak culas. Tak culas, memang dia bayar, dia okey. Itu benda yang simple yang boleh tengok, dan saya yakin untuk GLC MNC tak kisah. Kalau kita nak masuk ke pasaran kerja MNC GLC, tak perlu tengok company bagus sebab company memang dah okey dah. Sam dah habis semua tu, tapi tengok kepada bos kita sekarang. Kita tengok kepada environment lah. Bos, environment pun tak kisah. Kalau bos yang jaga kita tu memang dia betul, dia okey, kita boleh survive dalam dunia corporate yang penuh mehnah dan reklah dia. Sangat banyak huru-hara kat corporate ni. Saya dah merasa saya tak nak dah. I'm not that kind of person lah. Itu untuk cari company yang bagus. Jadi yang ketujuh, belajar untuk say no. Saya cakap situ belajar untuk say no, bukan say no kat semua benda. Bos datang, ni nak bagi kerja susah kita kan, kita say no. Tak. Kita kena pilih kerja yang susah. Jangan malu untuk buat kerja yang susah. Contoh paling yang saya suka bawa lah, wife saya sendiri, dia masuk kerja sebagai pensyarah di kolej yang kecil, kolej universiti yang kecil. Setiap kerja yang bos dia bagi, semakin lama semakin susah, sampailah dia dah masuk ke level HPA. Dia dah jadi hal ehwal akademik, dia dah jadi hal ehwal pelajar, dia dah jadi, sekarang sebelum dia berhenti kerja sama PhD, dia adalah timbalan CEO. Daripada seorang lecturer, yang dia buat hanyalah dia tak cakap no. Dia ambil je kerja yang makin susah. Dia akan cakap no pada benda yang abusive. Kita need to learn say no to stuff yang abusive. Bukan benda yang menyusahkan. Abusive ni ialah kita sendiri tahulah benda ni abusive ke tak. Dia nak bully kita ke apa sebenarnya. Atau dia nak tahu kita boleh grow, dia nak bagi peluang. Itu yang kat situ, dia punya keyword dia lah learn. Kita nak kena belajar bezakan manakah peluang orang yang nak bagi kita peluang. Sebab peluang untuk grow ni memang always datang benda susah. Untuk kita grow, always dengan cara kita hadap benda susah. Tapi bully ialah dia tak ada niat pun nak bagi kita grow, dia hanya nak menyusahkan kita. Atau sebab dia bagi kita benda susah sebab dia nak tengok kita melingkup. Itu abusive. We need to learn to identify mana yang abuse, mana yang tak. Kemudian to say no tu benda abuse. Sebab banyak masa kita akan rasa kita tak sepatutnya say no. Banyak masa. Itulah cabaran dia. Benda ni senang nak bagi tahu. You need to learn to say no. Tapi how to do it, benda yang saya boleh beritahu ialah itu tadilah. Nak kena identify mana yang abusive, mana yang tak. Kemudian sebab ialah benda yang abusive ni always di pembuli ni always orang yang kita takut. Yang kita takut dengan orang tu. Sebab itulah dia boleh bully kita. Jadi untuk learn to say no ni, basically apa yang kita nak learn ialah salah satunya ialah kita nak belajar jadi berani lah. Belajar jadi berani. Dan kita nak tengok balik, apakah itu brave, berani? Berani bukan tak ada perasaan takut.
Tak ada perasaan takut, ialah fearless. Kalau kita tak ada perasaan takut, memang kita buat semua benda tu. Ada orang tak takut tinggi, ada orang takut tinggi. Betul tak? Dekat tempat tinggi dia dah menggeletar dah. Ada orang tak takut tinggi pun. So, orang yang tak takut tinggi tu, dia bukan brave, dia bukan berani, dia fearless. Dia tak takut. Orang yang takut tinggi, tapi dia pergi juga tempat tinggi tu, itulah yang berani. Dia hadap ketakutan dia tu. Hadap ketakutan itulah definisi berani. Bukan tak ada perasaan takut. Jadi untuk jadi berani, kita nak kena embrace perasaan takut tu, tapi kita buat juga say no tu. Itulah berani. Memang menggeletar, Orang yang tak ada fear, tak ada acute fear, ketakutan pada benda-benda tak normal, takut lipas. Siapa kat sini takut lipas? Boleh check. Dia nampak lipas dia lari dah, tapi sebab dia seorang dia dalam bilik tu, nak tak nak dia jugalah yang kena halau lipas tu, dia hadap ketakutan dia. Itulah berani. Kalau saya tak takut lipas masuk, saya ambil, saya buang, itu bukan berani, itu fearless. Jadi learn to say no, learn to be brave. Hadap ketakutan tu. Kita dah masuk ke 3 terakhir. Yang ke-8 ialah tadi atas tu kita sedar untuk say no. Yang bawah ni ialah sedar untuk say it's enough. Sedar untuk it's enough. Kita nampak dia, kita nak berjaya, kita mendaki gunung-gunung, bukit-bukit cabaran ni. Sampai satu level, kita dalam mindset kita, lagi-lagi untuk cepat saya dah sedar dengan ni lah. Ramai kita tak sedar yang pendakian ini sebenarnya tak ada penghujung. Mendaki bukit ni sebenarnya tak ada penghujung. Usaha untuk jadi better ni tak ada penghujung. Sebab apa? Kita always boleh jadi better daripada sebelum ni. Betul tak? Tak ada penghujung. Horizon kejayaan tu tak ada penghujung. Dia tak ada titik akhir untuk satu kejayaan sebenarnya. Tak ada. Yang ada hanyalah satu destinasi. Destinasi ni aku define sebagai kejayaan. Tapi sebenarnya lepas dari situ ada lagi yang lain. Banyak lagi. Jadi kita kena belajar untuk okay, that's enough. Cukuplah setakat ini destinasi yang aku atau betterment yang aku kejar. Cukup dah. Sebab apa? Aku nak kejar betterment dekat bukit lain pula. Aku nak kejar improvement dekat bukit lain pula. We need to learn to say dan sedar that's enough already. Yang saya boleh berbangga ialah antara kawan-kawan saya, tak ramai lah, kawan-kawan saya tak ramai, 5 orang ni pun. Saya tak ramai kawan. Saya adalah orang yang paling banyak deep knowledge and skill set merentas pelbagai bidang. Itu yang saya pegang. Sebab saya sendiri meletakkan setiap 4 tahun saya akan cari bidang lain untuk saya kuasai. Bidang adjacent, bidang sebelah. Saya start dengan design. 4 tahun saya buat design, 4 tahun saya berlatih design, bekerja design juga. Semasa universiti saya buat job site sebagai designer. Selepas itu saya fokus kepada programming. Kemudian saya fokus kepada multimedia dahulu. Saya boleh buat video, poster, nak buat lagu semua boleh. Dan 4 tahun, kemudian saya fokus programming pula website. Mula-mula programming game, lepas tu programming website 4 tahun. Kemudian music. Sekarang saya masuk pula ke kemahiran management. Setiap 4 tahun saya akan pilih bukit apa yang saya nak betterkan. Itu yang saya pegang. Sebab apa 4 tahun? Sebab 4 tahun ialah dalam 4 tahun kita boleh accumulate 10,000 hours of training. Dalam 4 tahun kita boleh accumulate 10,000 hours of training. 10,000 hours is enough untuk kita achieve mastery. In any field sekalipun. 4 tahun je. Tak lama. Yang lagi menarik ialah training untuk 10 jam tu bukannya setiap hari 8 jam tak. Dia bukan macam tu. Boleh Google, perkataan dia ialah deliberate training. Boleh Google. Nama dia ialah deliberate training. Kita training deliberately. Dan biasa deliberate training dia ada coach. Dia ada orang yang tahu dah sampai level mastery yang akan tunjuk kita. Okay, kau training benda ni pula. Okay, kau training benda ni pula. Disusun.
Dan terus terang deliberate training ni 20 minit pun penat. 20 minit pun dah penat, apatah lagi sejam. Apatah lagi nak buat 3 jam mengarut. Sehari sejam pun dah penat dah deliberate training. Programming saya berlatih, saya ambil benda tu memang sejam pecah kepala, berasap kepala buat. Sejam sehari, cukup 4 tahun saya dah mahir programming. Cukup 4 tahun saya dah mahir multimedia. Dan yang menariknya, 4 tahun tu, dia tak semestinya sebelum dan selepas kita boleh overlap. Pagi kita boleh buat deliberate training untuk programming, petang saya boleh buat training deliberate training untuk design. Tak ada masalah. Malam pun boleh buat lagi dan ada sejam. Kalau nak katakan gila punya kerja lah, 3 bidang yang mencapah pun tak apa. Saya akan suggest bidang yang adjacent, sebelah-sebelah. Design, lepas design saya pergi multimedia di sebelah kan. Lepas multimedia saya pergi programming di sebelah juga. Jadi, itu. Kelebihan saya antara kawan-kawan dan even market yang mungkin Cik Puan Rusliana nampak macam wise tu, saya bukan wise as in deep knowledge. Saya wise in saya boleh buat banyak bidang. Saya boleh gabungkan semua. Itu cara saya buat. So, dan untuk tukar bidang tu, fokus bidang tu nak kena sedar yang okay, enough already kat sini. Dan kalau nak kata pula, kalau diukur lah skill saya untuk semua bidang-bidang ni, saya bukan power gila, saya above average sahaja. Kalau average macam ni, saya atas sikit je. Dan saya banyak bidang. Itu yang saya buat. Dan saya kira dengan buat macam tu, saya keep jadi better than yesterday, which is alhamdulillah berjaya lah ikut definisi itu. Yang ke-9, ini sama juga nak hidup berjaya. Nak hidup berjaya. Paling nak kena sedar ialah Tuhan tu wujud. Tuhan tu wujud. Kita mungkin yang Islam, yang dah biasa, yang beragama, beriman semua ni, rasa macam of course lah, obviously. Of course lah kan, memanglah Tuhan tu wujud. Terus terang saya cakap, going forward, dengan berkembangnya your intelligence, dah boleh fikir benda-benda yang start masuk benda-benda metafizik ni, perkara ini akan kembali. Perkara core, ketuhanan, Tuhan tu wujud, Tuhan tu esa, sifat 20, semua tu akan kembali, menggoncangkan. Betul ke Tuhan tu wujud? Dia akan start datang. Yang saya boleh kata, hadap benda tu. Hadap. Sebab apa? Jawapan akhir, of course, Tuhan tu wujud. Of course. Nanti saya akan tunjuk dia punya perjalanan tu. Tak banyak nak dikupas sebab memang itulah fakta. Dia fakta pun. Sedar dan beriman Tuhan tu wujud. Yang lain-lain kan, Tuhan tu Yesus tu akan datang kemudian. Yang first akan sedar Tuhan tu wujud. Macam mana wujud dia? Fikir. Hadam, try fikir. Baca, tambah pembacaan, expand lagi pembacaan. Duduk dengan orang yang menghadam tu. Saya ada ustaz hadis, saya ada ustaz yang memang tafsir Quran punya ustaz. Ustaz fiqh saya tak pergi sangat. Ustaz fiqh ni nak pasal undang-undang, pasal what to do. Tapi the subjective nature of it tu kena duduk. Dan last sekali, perkara terakhir untuk hidup berjaya ialah berfikir semasa membaca. Kita hidup dalam era internet ni memang takkan lari daripada membaca. Buka Instagram dah membaca, buka Facebook dah membaca, buka Twitter lagi berlambak membaca, memang baca je boleh pun menulis kan. Namun kalaulah kita hanya membaca tanpa berfikir, baca lalu sekali lalu, baca tak hadam, tak masuk, tak jadi benda, adalah membuang masa aktiviti membaca tersebut. Buang masa. Membaca ni ada dua sebab. Hanya ada dua sebab saja kita membaca. Satu, kita nak dapatkan ilmu. Yang kedua, kita nak berehat, bersantai. Itu yang baca komik, koleksi komik. Baca komik nak bersantai lah. Baca novel sebab nak bersantai. Dalam masa sama kita baca benda-benda yang lebih akademik, non-fiction untuk kita tambah ilmu. Dia jadi problem bila kita baca benda-benda sekali lalu atau baca semata-mata untuk satu tujuan yang sangat spesifik, iaitu lulus exam.
Itu jadi satu perkara yang rugi. Dia bukan tak bagus, dia rugi je. Rugi. Siapa kat sini, share dekat tempat bagian chat tu, yang rasa apa yang dia belajar sekarang 90% takkan digunakan balik. Tulis saya kat chat. Rasa apa benda lah mengarut aku belajar ni. Bukannya pakai pun garang. Ada yang perasaan macam tu? Ada kan? The thing is, bukan isi pelajaran tu yang kita akan guna. Tak. Belum tentu. Tak. Tetapi sikap yang kita bina masa menghadap belajar benda susah, itu yang kita akan guna. Apa sikap kita bila kita susah nak belajar benda ni? Kita abaikan dia. Kita persetankan subjek ini. Kan? Persetankan subjek ini. Baik aku pergi makan. Apa sikap kita terhadap benda-benda susah tu? Itu yang kita akan bawa sebenarnya. Itu yang berguna. Develop skill untuk hadap benda susah. Sebab tu saya, adik saya dah start masuk universiti semua, saya akan cakap, aku tak peduli pun kegagalan apa, subjek satu ni kau fail ke apa ke, aku tak kisah. Malah aku nak tengok lagi subjek apa yang kau fail. Sebab aku nak tengok apa yang kau bina, sikap apa yang terbina daripada kegagalan tu. Saya ada kawan, memang genius. Dia grad, dia best student engineering dekat UIA. Dia grad 3.98 ke something. Korang tahu tak, susah gila engineering ni. Dia boleh grade 3.98, mengarut apa pandai. Duduk dengan dia, kita boleh nampak betapa dia bosan. Betapa dia bosan belajar sebab tak mencabar. Dia faham, dia boleh buat semua tu macam bosan hidup dia. Jadi jangan hadap benda susah, sebab benda susah itulah yang seronok. Selepas kita berjaya buat benda susah, perasaan seronok tu jauh lebih best daripada kita buat benda senang dan berjaya. Kita tahu dah, kita memang confirm berjaya buat belakang ni. Bila kita buat, kita berjaya. Apa yang kita rasa? Memanglah dah confirm kot. Tapi kita buat pula benda yang kita 50-50. Aku ni 50-50 lah subjek ni. Ni susah ni. Aku tahu aku boleh buat, tapi aku tak tahu aku boleh sukses ke tak. Bila sukses buat benda tu, kita puas hati. Oh, rasa puas hati dia tak terkata. Padahal dapat B je. Tetap rasa puas hati tu. Admax tak pernah dapat lulus lah. Admax sekali exam akhir tahun sebelum percubaan dapat C. Oh, alhamdulillah, berlari satu sekolah. Admax aku dapat C. C je kot. Tak, improvement tu yang best. Improvement tu yang buat orang happy. Sebab tu kalau kita selalu cemerlang, asyik dapat A, dapat best student, tiba-tiba dapat best student. Dia punya stress, dia punya tak best, lebih teruk berbanding perasaan dia konsisten dapat best student. Itu cabaran dia. So jadi kita ni yang kata tak adalah power sangat. Kita ada kegembiraan, peluang untuk rasa gembira yang lebih besar sebenarnya. Itu peluang tu. Grab dia peluang, usaha lebih untuk jadi better dari sebelumnya. Salah satu perkara untuk jadi better tu ialah berfikirlah semasa membaca. Untuk generasi bawah saya di korang-korang ni, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak risau sebab generasi ini dah biasa dengan internet. Lalu tajuk dekat sosial media pun dah tahu ini tipu ni. Ini membongak je ni. Tapi generasi mak-mak kita, generasi atuk-atuk nenek kita yang baru masuk ke internet ni, mereka tak sedar. Mereka ada masalah sebab mereka menyangkakan sosial media itu ialah perkara yang santai yang tak perlu difikirkan semasa membaca. This is wrong. Di sosial media lah yang otak kita nak kena berfungsi ekstra. Sebab tu penat sebenarnya bila kita main Twitter, bila main Facebook ni, pernah tak rasa scroll dah penat? Penat pula rasa scroll Twitter ni. Sebab kita terpaksa berfikir semasa scroll nak tapis ini betul ke salah ke, betul yang setakat ni yang tak nampak perlu fikir dekat TikTok lah. Swipe gelap. Tak payah fikirlah, tertibu je situ. Jadi itu 10 perkara. 10 perkara Okay, next slide. Jadi ini 10 perkara tu ia melibatkan apa? Ia melibatkan EQ ke? Ia melibatkan IQ ke?
Cuba go through. Skill untuk persetan kan, dia bukan IQ sebenarnya. Dia emotional je. Sebab otak kita sedar benda tu, otak kita sedar. Kita kena setankan orang ni, tak payah abaikan. Tapi emosi kita masih stuck dekat dia. Jadi kita nak kena mahirkan kita punya EQ. Kemudian skill untuk uruskan stres. Stres ialah emosi. Dia bukan intelligence, dia bukan benda yang berfikir. Dia stres, dia emosi je. Kemudian habit untuk pilih kerja yang lebih susah. Ini dia menggabungkan. Dia adalah gabungan EQ dan juga IQ. Dia ada komponen EQ untuk kita bina habit tu. Dia juga ada komponen IQ untuk kita bina habit pilih kerja tu. Cabaran kita secara berfikir, kita tahu adalah baik untuk diri aku ambil kerja yang lebih susah. Tapi emosi ni lah siapalah mengarut nak buat kerja lagi susah. Aku nak relax, aku dah penat, faham tak? Aku malas. Aku tak nak buat kerja susah, aku nak senang. Itu emosi manusia. Jadi macam mana nak atasi emosi tu guna IQ. Macam tu pula cabaran dia. Kemudian habit untuk simpan pula. Pun sama, ialah dia gabungkan komponen EQ dan juga IQ. Jadi boleh go through. Dekat sini, kalau perasan satu-satunya perkara yang IQ berdiri sendiri ialah pada berfikir semasa membaca. Selain daripada itu, sama ada perlukan IQ ataupun dia perlu gabung dengan EQ. Dan khas untuk sedar Tuhan tu wujud dan Nabi tu benar ialah spiritual lah. Spiritual. Jadi dekat sini, tadi semasa saya letak 10 perkara tu, semua orang dalam kepala apa tau? Semua orang dalam kepala macam, kat mana lah EQ, IQ punya datang ni? Apa benda lah dia merepek ni? Inilah dia. Setiap perkara untuk berjaya, sebenarnya ia melibatkan perkara-perkara IQ, perkara EQ, perkara spiritual. Satu lagi ialah tak sini ialah body. Body intelligence. Tahu tak kita ada body intelligence? Kenapa ada orang mahir bersukan? Dia tak payah training pun, dia mahir gila pada. Boleh je, ada dia tak tahu je nak main takraw. Sebab biologically, body fine motor skill dia sangat hebat. Itu body intelligence pula. So, untuk berjaya, saya letak kat sini 10 perkara sahaja. Taklah kata, aku kena ada 10 perkara ni baru aku berjaya. Tak. Taklah juga kata, hanya 10 perkara ini je lah yang termasuk dalam perkara-perkara berjaya. Pun tak juga. Ini hanyalah perkongsian dapatan saya. Macam mana kombinasi dia mencipta formula, apakah formula gabungan komponen A, B, C, D sampai jadi berjaya, saya pun tak tahu. Ini hanyalah pemerhatian, ini bukan formula saintifik. Sebab tu kalau tanya pada orang lain, apakah yang dia rasa berjaya, yang dia macam mana nak berjaya? Macam-macam jawapan boleh keluar. Tapi di sini saya kongsikan dari segi definisi yang saya pegang, berjaya itu ialah improvement, jadi better than before. Ini 10 perkara yang saya boleh kongsi kat sini sebab pada kiraan saya dia sesuai dengan audience lah, dengan tuan-puan. Okey, dah tahu EQ, IQ, SQ. Dari segi saintifik yang semua kita sini berasas engineering, berdasarkan sains. Dari situ dah nampak dah. Apa pasal SQ 1 je? Kan? Kita pergi next slide. Dari situ kita nampak, dah masuk sains dah. Ada 8 EQ, ada 6 komponen IQ, dan ada 1 saja komponen SQ. Daripada 10 perkara tu, 10 perkara untuk berjaya tu, 8 paling banyak sebenarnya kita perlukan komponen EQ. Paling banyak. Kedua banyak ialah IQ. Surprisingly yang paling sikit, kenapa? Spiritual. 1 je ada. Next slide. Okay. Bye-bye. Ada 2 soalan yang saya kira akan terbit daripada benda ni. 1, kenapa EQ tidak diajar? Kenapa kat sekolah diajar benda-benda akademik, benda-benda IQ je? Perasan tak? Adalah juga dia akan ajar yang bab spiritual lah.
Sifat 20, kalau masuk sekolah agama tu ada sifat 20, masuk Mahat tu adalah sifat 20 semuanya. Kenapa EQ tak diajar? Kalau boleh ajar EQ kan senang. Ajarlah macam mana nak manage emosi dan sebagainya. Jawapan dia ialah EQ tidak diajar sebab EQ tu kita sebagai manusia yang ada conscience, kita akan develop benda tu sendiri. Dan saya sendiri berpegang emotional skill yang kita perlu ada bergantung kepada persekitaran kita. Lain persekitaran, lain skill emotional yang kita perlu develop. Ini yang penting. Lain persekitaran kita, lain komponen EQ yang kita nak kena develop. Kalau persekitaran kita sangat abusive, emotional defensive mechanism nak kena develop. Kalau persekitaran kita sangat supportive, lain pula komponen EQ dia. Sebab itu EQ bukan tak perlu, dia tak boleh pun diajar. Dia tak boleh diajar. Memang kena develop sendiri, memang kena hadap sendiri. Sebab EQ ni dia akan membina habit dan sikap. Kita boleh belajar macam mana neurologi, macam mana otak kita terbina dan membina skill. Memang ada subjek tu, memang ada topik tu. Boleh je masuk ke library, buka awak punya sistem OPEC tu, cari paper neurology, how brain develop skill. Banyak topik, saya tak ingat nama profesor tu. Ya, saya masih baca paper. Buat PhD kan, terjebak jugalah. Okey. Kenapa EQ tak ajar? Sebab kita memang sebagai manusia kita ada ability untuk develop skill-skill dan kemahiran emosional tu. Kita tak perlu diajar pun. Kemudian kenapa SQ terlalu sedikit? Kenapa satu je SQ tu? Kenapa spiritual ni macam tak ada pun? Spiritual, ini saya punya conjecture, saya punya pendapat. Dia tak ada kena-mengena dengan mana-mana pembacaan sekalipun. Spiritual ni core, benda yang paling asas. Jadi dah namanya pun core, dia tak ada banyak, dia satu, dua je. Sebab tu komponen dia satu. Tetapi spiritual ni sangat penting. Dia yang akan define apa yang berlaku kepada society, kepada the whole masyarakat. Sebab kita daripada tadi kita sembang ialah tentang diri kita. Tetapi spiritual ni untuk personal, kalau spiritualnya betul, barulah masyarakat tu akan jadi betul. Itu penting dia. Kenapa kita nak masyarakat jadi betul? Masyarakat ni righteous, goodness, good kan? Sebab kita nak continuity lah. Kita nak continuity. Anak cucu kita akan kekal, boleh hidup dalam situasi yang lebih baik daripada kita. Dan untuk cross generation punya perkara, cross generation, kita, anak kita, cucu kita, keturunan yang kita tak kenal sekalipun. Satu sahaja perkara yang akan mengekalkan benda ni ialah spiritual. Sebab tu agama tu penting. Sebab tu daripada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, kita menikmati kehidupan yang relatively tenang, relatively aman. Next slide. Saya bagi satu quiz. Ni dah fasa akhir kan. Kita ada komponen heart untuk hal-hal emosi, kita ada komponen minda untuk hal-hal intelligence, kita ada komponen soul untuk hal-hal spiritual, kita ada komponen body untuk hal-hal physical dan Newtonian punya reality. Cuba ambil satu kertas, lukis perkaitan antara heart, mind, body dengan soul. Macam ni dia berkait? Dekat mana letak duduk heart? Dekat mana letak duduk mind? Soul tu dekat mana? Body tu dekat mana? Heart tu akan jadikan apa pada benda lain? Saya bagi 3 minit. Ambil kertas, lukis. Nak panah ke, nak lukis bulat ke apa, terpulang lah. Lukis je. Sebab ni perkara ni menarik. Saya dah buat beberapa kali, dia punya result dia menarik juga. Cik Puan Ruslana ada tulis dekat chat, EQ, SQ, IQ, 3 types of intelligence. Sementara tulis tu, sementara fikir tu, saya nak bebel kejap.
topik intelligence ni, dia sebenarnya sikit lagi nak masuk pseudoscience. Pseudoscience, dia macam sains tapi bukan. Sebab tu saya ada put back sikit untuk tajuk benda-benda intelligence question ni. Bolehlah sama baca IQ, dia dibang Mensa punya test. Sebab salah satu nak ukur IQ ialah Mensa punya test. Ada banyak orang dibang Mensa punya test tu. Kemudian kalau disebut pula, saya sendiri pernah bincang dengan kawan-kawan. Pada saya, dia bukan emotional quotient, dia ialah emotional intelligence. Dia ialah spiritual intelligence. Kalau semua tu lah intelligence, takkan intelligence. Macam mana pula? Tak apa. Okey. 3 minit. Okay, saya kira tu dah nampak gambaran dah. Alright. Yang saya pegang, yang saya sendiri pegang, ini bukanlah jawapan yang betul, tapi saya sendiri lukis, yang saya faham, ialah next slide. Itu dia. Dalam badan ada soul. Bukan dalam badan lah, just nak bagi tahu. Tanpa badan, kita mati. Kalau kita mati, semua tu tak berguna lagi lah. Tak berguna nak fikir pasal soul, tak berguna nak fikir pasal heart, tak berguna nak fikir pasal mind. Dan keadaan fizikal kita yang akan menentukan ability kita untuk growkan komponen-komponen lain. Kalau kita tak sihat, kita tak boleh nak growkan soul kita, tak boleh nak growkan heart kita, tak boleh nak growkan mind kita. Dekat sini ialah sihat, bukannya cacat. Cacat cerita lain, sihat cerita lain. Orang yang cacat sekalipun, kalau dia sihat, dia masih boleh growkan heart, mind and soul. Kemudian, heart dengan mind, saya letakkan ia bawah dalam soul. Dan kalau perasan, soul, heart dengan mind, ini perkara yang subjektif. Dia bukan duduk dalam, sekejap saya nak kena angkat call.
Okay, sorry, hal kerja. Alright, heart and mind dia terkandung dalam soul. Dan kalau perasan, cerita heart, soul, heart dengan mind ni, dia bukan cerita fizikal. Dia hal-hal yang di luar realiti fizikal. Dia wujud tapi dia bukan fizikal. Itu yang mencabar dia. Yang saya pegang dekat sebelah kanan tu ialah kalau kita ada minda yang hebat, kalau kita pandai, kepandaian kita tu akan bawa kita jumpa Tuhan. Orang-orang yang pandai, dia ada banyak persoalan yang dia rasa kenapa dunia ni macam ni. Dan apabila dia apply kepandaian tu, tak kisahlah kita pakai Platonian punya cara ke, kita belajar sains ke, kita belajar engineering sekalipun, kalau kita push benda tu forward sampai towards the edge of reality dengan bukan reality, kita akan jumpa Tuhan. Cerita panjang dia memang panjang, saya tak dapat nak explain kat sini, tapi saya kenal lah orang-orang yang kita tahu dia ni bukan orang yang apa Islamik sangat. Dia bukanlah orang yang beramal agama. Tapi dia jumpa Islam, dia jumpa Tuhan selepas dia explore akademik, selepas dia explore kepandaian dia sampai ke hujung sekali. Kalau cakap, aku jumpa Tuhan juga kat sini. Dan juga great heart will find God. Kalau kita punya jiwa yang sangat-sangatlah bagus, sangat baik, sangat hebat. Jiwa yang hebat bukan jiwa yang baik, jiwa yang hebat. Bila dia explore benda tu, akan jumpa Tuhan juga. Akan jumpa ke hakikat Tuhan tu wujud. Sebab tu dua benda ni, dia terkandung dalam soul. Saya letak dia terkandung dalam soul. Kemudian nak kena sedar, kalau body, badan kita, fizikal kita, yang mengandung, yang pegang komponen-komponen ni, kalau kita ada badan yang tak sihat, yang badan yang lemah, asyik sakit, sangat susah untuk kita spend masa untuk explore dan improvekan kemahiran atau kehebatan minda dengan jiwa kita. Sangat susah. Tabah. Inilah yang saya kata tadi, sebut pakar. Ni dia tengah sebut pakar ni. Okey, tak apa, kita mana dah nak ujung dah, nak habis dah. Apabila badan kita lemah, badan kita tak sihat, kita tak boleh nak spend masa untuk improvekan kita punya jiwa, improvekan kita punya kepandaian kita. Jadi kalau kita tak boleh nak improvekan benda tu, memang kita tak akan ke mana-mana. Itu yang nak pegang. So, badan kita ni, dia pegang semua benda. Dialah yang contain benda yang subjektif, benda yang sangat subjektif ni, soul, heart and mind, dan wujud dalam dunia kita yang real ni. Kalau tengok Spiderman tu dah masuk multiverse, akan boleh nampak faham lah. Multiverse tu bukan tak wujud. Kalau sambung baca tentang fizik, Tuan Puan akan sampai ke quantum dan quantum mekanik, fahamlah. Yang reality itu wujud dan segala jenis reality pun wujud.
Kalau saya bidang komputer, jadi saya banyak gunakan permainan komputer. Badan kita ni macam komputer, device tu. Dan segala benda soul, heart and mind ialah information yang terhasil daripada pergerakan dan kewujudan dan bergeraknya sistem komputer tu. Sebab tu dia takkan boleh lari. Kalau komputer tu rosak, information dia out. So nak tekankan, jaga kesihatan. Untuk tuan, puan, cik, puan sekarang ni muda, tak rasa lagi. Jadi capitalize on your energy sekarang untuk jaga juga kesihatan. Jaga kesihatan ni macam mana? Bukan nak jaga sakit-sakit saja, tak semestinya. Yang penting ialah exercise. Exercise, jaga makan. Masuk umur, sekarang umur 20-an, saya tak ada masalah, silakan makan ikut suka hati. Masuk umur 30-an, start kena jaga makan. Start kena jaga makan. Sekarang ni enjoy your life. Next. Kita dah penutup. Jadi pesanan akhir saya ialah jaga dan baiki kesihatan jika ada, jika tak berapa sihat. Strive to be better than yesterday. Strive, struggle, do whatever you can do to be better than yesterday. Hari ini ialah satu hadiah. Hari ini kita sihat, kita hidup adalah satu hadiah. Satu peluang untuk hidup lebih bermakna pada esok hari. Kalau hari ini ialah peluang untuk hidup lebih bermakna daripada esok hari, hari ini juga ialah satu peluang untuk kita jadi better daripada semalam. Last sekali ialah jadilah manusia yang berilmu dan bermanfaat. Berilmu je tak berguna. Tahu je pasal benda ni tak berguna. Tahu sahaja pasal teknologi tak berguna. Hanya apabila kita act on it, kita buat benda tu, kita amalkan, kita improve, barulah dia jadi manfaat. Itu pada diri kita. Jelas juga bermanfaat pada diri orang lain. Diri kawan-kawan kita, diri family kita, diri tempat kerja kita, diri tempat kita belajar. Selagi kita pegang jadilah manusia yang berilmu dan bermanfaat, selagi itu kita boleh capai benda yang lebih better daripada kita dapat sebelum ni. Dan untuk jadi bermanfaat, kita kena ada ilmu dahulu. Jadi start dengan ilmu. Sekarang masa belajar, kumpul pengetahuan, kumpul pemahaman sebanyak mungkin. Saya panggil ialah knowledge bank. Ada banyak bank knowledge. Aku faham ni. Sebab apa? Selepas keluar sekarang, kita kena perah semua kefahaman ni untuk jadi bermanfaat. Jadi next, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Jika ada masa untuk Q&A, silakan bertanya. Tapi saya punya fokus ialah marilah kita berbincang. Terima kasih, saya serahkan kepada MC. Okay, thank you Mr. Izwan Wahab for the fruitful session. I believe there are many key takeaways from this session that can help us to grow in the future. Okay, so we will start with Q&A session, but because the time is very limited, we will ask one question. If anyone has any question, please just write them in the chat box and we will compile the question and ask Mr. Izwan to answer it, and then we will share it in the WhatsApp group. Semua tak nak tanya soalan, tak nak balik awal. So, siapa nak tanya soalan boleh on mic. Okay, ada satu soalan daripada Miss Rose. Bolehkah kita selari semua EQ, SQ dan IQ? Okey. Ini hanya my takeaway lah. Tak adalah kata ni fakta ke apa. Ya, kita boleh selari. Tetapi selari itu hanyalah a state of things. Dia bukannya selari semua serentak. Dia akan ada yang lebih, kemudian yang lain catch up,
ada juga yang keadaan yang satu komponen tu akan turun. Memang benda ni benda yang fuzzy, yang tak static. Dia akan sampai masa yang semua serata. Dia macam perjalanan orbit planet lah. Adakah orbit tu semua akan selari? Ya, dia akan align. Tapi dalam kejangkaan masa tak. Okay, lagi satu soalan daripada Mr. Ku. Macam mana emotional quotient can affect our self-development? Nak kena, soalan ni best. Cuma saya nak kena dapatkan definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan self-development? Adakah nak kata self-development tu better, macam saya cakap tadi, better than yesterday? Dan kalau yes, of course lah. If not, tak. Saya suka soalan ni, saya bukan suka soalan ni dari segi apa yang dia tanya, tapi saya suka dia punya macam mana boleh terkeluar soalan ni. Kenapa soalan ni ditanya? Dan contoh self-development adalah satu perkataan yang sangat fuzzy. Dia tak clear. Apakah itu self-development? Dia tak clear. Saya sendiri tak akan pakai term self-development. Jadi kalau dia nak tanya balik, boleh tanya balik tapi tukar perkataan self-development. Apakah perkataan lain yang dalam kepala dia sebenarnya? Self-development ni sangat subjektif. Jadi tak ada, bila tanya soalan yang sangat subjektif, takkan ada jawapan yang menerangkan benda tu. Ini yang kemahiran. Satu skill yang saya nak minta, satu skill lah, even satu skill ni saja kalau you guys develop, you guys boleh pergi sangat jauh. Ialah skill bertanya soalan yang menjelaskan. Ingat tak tadi? Skill communicate clearly. Bila tanya soalan tu sendiri jelas dan jawapan kepada soalan itu akan menjelaskan. Itu kalau boleh develop daripada sekarang, you develop sikit-sikit. Lepas grad, masuk kerja, memang itu superpower yang sangat awesome. Jawapan saya kepada soalan ini, macam mana? Dia dah kira, bila soalan macam mana, dia dah kira mekanik. Dia kira mekanik how it affects. Dia nak kena ada scientific explanation. So soalan ini sangat compact untuk benda yang sangat panjang. Secara ringkas, apa yang saya boleh kata, bila kita kuasai emosional kita boleh buat decision yang lebih betul, lebih tepat. Apabila kita boleh buat dan apabila kita buat keputusan yang betul dan we act on it, kita punya self being, sama ada apa-apa segi sekalipun lah, dari segi kewangan, dari segi spiritual, dari segi jiwa, akan grow. Grow which means akan develop. Itu dia punya jawapan yang masih fuzzy lah, masih tak tepat, dia tak konkret. Tapi dia cukup lah, saya rasa dia cukup menerangkan. Yang penting ialah kawal emosi. Bukan, dan nak kawal emosi ni ialah nak sedar apa emosi kita dan kita decide adakah kita nak teruskan beremosi macam tu. Kalau perasan ada soalan lah, soalan puan yang nak tanya semalam, nak panggil saya ni Izwan Wahab ke atau nak panggil nickname robot. Nickname saya robot. Dan kenapa saya pegang nama robot tu sampai sekarang? Sebab saya nak diri saya keluarkan hal-hal emosi dalam banyak perkara. Masa saya pegang nama robot lah, sekarang tak. Sekarang ia adalah satu peringatan kepada saya bahawa nama kau robot tapi jangan jadi robot. Dunia ni sangat memerlukan emotional skill. Dunia ni, manusia ni, kita decide based on emotion, kemudian kita justify based on benda-benda logik. Itu hakikat manusia. Kalau tengok orang lain, kenapalah dia buat perangai macam ni? Sebab dia decide based on emotion. Kalau tanya dia, kenapa kau buat macam ni? Dia akan always ada logical justification. Padahal dia buat sebab emotion, always. Panjang cerita. Sebab apa soalan dia tak clear. Alright. Okay, sebab masa mencemburui kita, so with that final question, this concludes our Q&A session and sharing session. Thank you to all who have asked very good questions, and thanks a lot again to our speaker for the very clear and helpful explanation. Okay, you have all been part of our events today. We would love to share more with you. SPUTM-SC has always ready with full timeline of event almost every month of the year. Stay updated with us by following our Instagram at SPUTM-SC and LinkedIn
SPE UTM-SC. Hence, we want to share a special promo code for the first 10 early birds of UTM students to get free membership of SPE UTM-SC. The promo code is YESSPE 2021, like in the slides. Remember to apply this promo code in the attendance and feedback form. By joining SPE UTM-SC, this can be the platform for you to expand your skill and invest your ideas where you have the opportunity to be the directors, committees, or volunteers. Unfortunately, we are almost at the end of our talk. We would like all the participants here to kindly fill up the attendance form that is given in the chat box below. So before we end this talk, we would like to request Mr. Izwan Wahab and all our participants to switch on their cameras and join our photography session. Okay, I hope that everyone can get ready for group photo. We will give like a minute. So, Nak kacap sikit ya. betul. Ni semua dekat rumah online distance ke macam mana ni? Ada yang dah balik UTM, ada juga yang still kat rumah sebab macam mostly still online kelas lah. Cuma kalau yang balik tu maybe kalau ada lab ke macam tu. Okay. Sengsara orang belajar macam ni. Okay, I think everyone is ready. Okay, on the count of 3, smile. 1, 2, 3. Once again. 1, 2, 3. Bye. Okay, nice. Thank you to all the participants for attending today's professional talk session. We hope you have learned a lot from today's sharing session. We are really grateful to Mr. Izwan Wahab for providing your valuable insights and experience. All right, this meeting room will end soon. Thank you everyone for joining us today. You may leave now. Bye-bye. Bye. Thank you, Mr. Izwan. Thank you. Terima kasih Encik Rizwan. Encik Rizwan. Bye. Doktor. Thank you, Dr. Anam. Ya, thank you.